Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik, sebelum saya teruskan lagi saya punya pembentangan ataupun siri kupasan tadabbur surah Al-Mulk pada malam ini, boleh tak sesiapa yang sedang menonton komen sikit dekat bawah tu sama ada suara saya ni clear ataupun tidak. Saya tak pasti sebab saya guna mikrofon, saya guna earphone ni, bimbang dia tidak keluar suara. Jadi kalau sesiapa yang sedang menonton, boleh tak komen sikit sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Boleh komen sepatah dua tak? Siapa yang sedang menonton sekarang secara live, boleh komen sikit tak sama ada suara saya ni clear ataupun tidak. Mohon jasa baik pada semua yang sedang menonton sekarang. Boleh komen sikit sama ada clear atau tidak clear. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, sebab takut tak dengar nanti sejam kita duk cakap, nanti saya seorang je yang duk dengar apa saya cakap. Jadi boleh tak sahabat-sahabat yang sedang menonton. Okey, alhamdulillah, daripada Nabila Adilina kata alhamdulillah jelas. Okey, baik. Okey, terima kasih pada Iqlil Najah kerana komen jelas. So saya baru tenang nak mulakan supaya takut-takut kan tak clear kan, bimbang daripada awal sampai habis saya cakap seorang-seorang je lah. Okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang sudah komen. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, ruang serta peluang untuk kita bertemu pada hari ini. Dan Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Prof Faz kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat Prof Faz sekalian ataupun semua warga net sekalian untuk kita berkongsi pada satu topik ataupun satu surah yang menarik saya kira. Tambah-tambah tak lama lagi kita akan menghampiri pada satu latihan. Sebab bila mana dah pukul 9.30, ini adalah masa kita menghampiri pada satu latihan. Latihan apa yang saya maksudkan, sidang betul sekalian? Latihan yang saya maksudkan adalah latihan kematian. Kita tak lama lagi menjelang mungkin pukul 10.30 ataupun pukul 11 malam. Ataupun ada daripada kalangan kita yang sudah mula untuk bersiap-siap untuk tidur. Jadi tidur ni saya klasifikasikan sebagai latihan kematian. Jadi kita biasanya bila menghampiri waktu tidur ataupun sebelum kita tidur, kita sentiasa didedahkan dengan satu sunnah Nabi SAW, iaitu membaca beberapa surah. Hakikatnya bila mana kita dengar baca surah sebelum tidur ni, kita akan terlintas satu surah je. Tapi hakikatnya baginda Nabi SAW, baginda Nabi membaca beberapa surah. Which mean bila saya sebut beberapa surah sedang betul sekalian, dia tidaklah bermaksud satu surah saja yang dibaca. Sebab bila kita sebut surah sebelum tidur ni, kita sekadar terfikir surah Al-Mulk saja. Tetapi hakikatnya sedang betul sekalian, bila sebut surah sebelum tidur ini, dia juga melibatkan beberapa surah. Antaranya surah yang seringkali Nabi baca bersama-sama dengan suratul Mulk, iaitulah surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, sedang betul sekalian, adalah surah yang seringkali Nabi baca bersama-sama dengan suratul Mulk. Maksudnya bukanlah surah Al-Mulk saja yang dibaca oleh baginda Nabi SAW, tapi ada surah lain. Tetapi pada malam ini saya tidaklah berhajat untuk mengupas semua surah yang Nabi baca sebelum tidur itu. Tapi kita memilih satu surah yang saya percaya kita semua sangat dekat dengan surah ini. Dan tambah-tambah ada daripada kalangan kita yang sedang menonton pada saat ini mungkin menghafal surah ini dengan baik. Barangkali mungkin nak membacanya sebelum tidur mungkin tidak memerlukan lagi mushaf. Barangkali boleh membacanya dengan lancar sekali. Tetapi alangkah baiknya kita memahami apa yang kita baca sebelum tidur itu. Sebab apa yang kita baca sebelum tidur itu sebab Nabi memilih surah ini untuk dibaca sebelum tidur, pastinya ada sesuatu yang menarik dan ada sesuatu yang berkaitan dengan sebelum tidur itu. So hari ini kita nak tengok apakah perkaitannya dan apakah kelebihan surah ini untuk dibaca sebelum tidur. Sebab tidak orang kata tidak sebegitu mudah Nabi memilih surah-surah tertentu untuk dibacakan sebelum tidur ni. Tapi pastinya Nabi ada reason tersendiri dan mungkin pengisiannya sangat tepat untuk disandarkan kepada sebelum tidur itu. Baik, itu mukadimah asas, iaitu so far saya nak beritahu adik sekalian. So anda jangan harapkan kita akan bincang semua surah yang Nabi baca sebelum tidur. So anda mungkin expect kita akan bincang surah As-Sajdah. Tidak, tetapi kita akan bincang surah Al-Mulk saja pada malam ini, insya-Allah. Okey, baik. Sidang tuan sekalian,
Saya tidak berhajat untuk mukadimah lebih panjang lagi sebab saya tak sabar dan teruja dah untuk saya berkongsi tentang surah Al-Mulk pada malam ini. Baik, surah Al-Mulk ni saya nak mulakan dengan basic idea tentang surah ini. Surah Al-Mulk adalah surah yang berada pada hujung-hujung Al-Quran dah. Tak silap saya awal-awal juzuk ke-29. Dan surah Al-Mulk juga sidang betul sekalian adalah surah yang dikategorikan sebagai Makkiyah. Surah yang dikategorikan sebagai Makkiyah. Apa kepenting sangat sidang betul sekalian kita tahu sesuatu surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah? Sebab bila kita tahu sesuatu surah itu Makkiyah dan Madaniyah, dia boleh menentukan mood pembaca. Dalam buku yang saya tulis dalam buku Membumingkan Tadabbur, ada satu artikel yang saya tulis tentang apakah kepentingan memahami dan mengetahui Makkiyah dengan Madaniyah dan bagaimanakah pengetahuan tersebut membantu dalam tadabbur. Sebab ramai orang sekadar mengambil fakta Makkiyah dan Madaniyah, Makkiyah dengan Madaniyah sebagai satu info. Oh, dia kata, oh surah Al-Mulk Makkiyah. So surah Al-Baqarah Madaniyah. Jadi ramai sekadar mengambil ianya sebagai info semata-mata. Tetapi tidak mengambil kepentingan mengetahui Makkiyah dengan Madaniyah tu secara lebih besar lagi. Hakikatnya tahu sesuatu surah itu Makkiyah dengan Madaniyah, dia boleh membantu tadabbur kita sidang betul sekalian. Okay? Dia boleh membantu tadabbur. Kenapa saya katakan sedemikian? Sebab bila kita tahu satu surah itu contohnya Makkiyah dan kita tahu pula di manakah dan fasa bilakah Makkiyah itu turun surah tersebut, maka kita akan tahu mood Nabi Muhammad SAW bagaimana. Apakah sirah yang melatari turunnya surah tersebut? Maksudnya adik-adik pula tadi sidang betul sebab adik-adik yang menjemput maksudnya tuan-puan sekalian, sidang betul sekalian, bila kita tahu oh surah ni Makkiyah, so basic idea, saya tak katalah Makkiyah itu 100% apa yang saya nak kongsikan ini, tapi bila sebut Makkiyah sidang betul sekalian, basic idenya adalah surah-surah yang turun di Mekah. Surah-surah yang turun di Mekah. Dan kita semua tahu adik-adik sekalian sidang betul sekalian, surah-surah yang turun di Mekah itu melibatkan cabaran. Sebab dekat Mekah adalah fasa Nabi Muhammad SAW bekerja dakwah dengan begitu keras sekali. Nabi bekerja keras untuk menyampaikan dakwah. Anda bayangkan mula-mula Nabi menerima wahyu, Nabi mulakan menyampaikan dakwah secara rahsia. Kemudian Nabi mengorak langkah lagi, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Fasa ini sidang betul sekalian, kita semua tahu bila mana orang-orang yang sudah biasa dengan norma-norma jahiliyah tiba-tiba diminta untuk menganuti satu agama baru dan meninggalkan amalan-amalan yang mereka sudah selesa dan sebati dengannya, pastinya ianya adalah satu perkara yang sukar. Bukan perkara yang mudah. Jadi anda bayangkan bila Nabi jaharkan dakwahnya, pastinya ianya melibatkan satu penentangan jiwa bagi orang-orang Quraisy dekat Mekah. Pastinya bila Nabi sampaikan sesuatu, mereka akan ribat. Tidak semua akan menerima bulat-bulat apa yang Nabi sampaikan. So, bila itulah hakikat dakwah yang Nabi bakal hadapi, orang susah nak terima apa yang Nabi sampaikan, so apa yang akan berlaku? Penentangan. So, bila berlaku penentangan, saya nak tanya kepada sidang betul sekalian, bukankah orang yang nak menyampaikan itu akan melalui cabaran yang sangat dahsyat? Mereka akan melalui ujian yang sangat dahsyat. Sebab mereka tidak akan dihamparkan dengan kapet merah, cakap je semua terima, mestinya akan ada penentangan. So bila ada penentangan, mesti akan ada babak uji menguji. Ada babak ujian yang akan berlaku. Sebab itulah selepas fasa Nabi berdakwah secara terang-terangan, saya boleh katakan fasa ketiga Nabi dekat Mekah, pada waktu itu sidang betul sekalian, apa yang berlaku adalah Nabi menerima pembantaian fizikal yang sangat dahsyat. Nabi bukan sekadar pembantaian fizikal, tetapi pembantaian emosi juga berlaku. Dan sebab itulah, disebabkan rentetan daripada pembantaian fizikal pada fasa 3 Nabi dekat Mekah itulah berlakunya perintah daripada Allah untuk Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab dah terlampau dahsyat. Mula-mula mereka membantai fizikal dan emosi Nabi dan para sahabat. Dan disambung dengan mereka sudah merencana untuk membunuh baginda Nabi SAW. Bermaksud, sidang penonton sekalian, apa yang saya nak highlightkan adalah betapa pentingnya kita tahu sesuatu surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah. Sebab kita tahu fasa Makkiyah ini fasa cabaran. Fasa Makkiyah ini fasa Nabi memerlukan motivasi. Fasa Makkiyah ini fasa Nabi memerlukan satu tonik dan semangat untuk meneruskan apa yang dia nak dia bawa. Jadi bila kita tahu itulah latar surah Makkiyah, anda dah tahu dah mood apa yang anda kena letakkan kepada surah-surah Makkiyah.
Dan begitu juga kita memahami surah Madaniyah. Tapi adik-adik sekalian, sidang penonton sekalian, saya tak sempat nak bincang Makiyah Madaniyah saja pada sesi kali ini. Sebab kita ada 4 sesi kita akan berbincang tadabbur surah Al-Mulk. Jadi saya nak bagi tahu pentingnya kita mengetahui surah itu, surah Makiyah dengan Madaniyah. Sebab dia menentukan rentak dan mood kita nak membaca surah tersebut. Menentukan rentak dan mood kita membaca suatu surah. Okey, boleh Itu jelas. Okey, itu saya dah bagi tahu tadi surah Al-Mulk adalah surah Makiyah. So, bila kita tahu surah ini Makiyah, okey. So, kita dah boleh letak satu mindset dah. Kita belum lagi nak mengetahui dengan mendalam tadabbur sesuatu ayat itu. Tapi lepas kita tahu surah itu Makiyah, okey, set. Kita dah boleh set dalam kepala, okey. Surah ini pastinya akan melibatkan Nabi tengah ditekan. Nabi barangkali sedang mengalami kesulitan dalam menyampaikan dakwah. Jadi, apakah perkaitan surah ini dengan kesulitan yang Nabi lalui? Apakah kaitan surah ini dengan situasi yang Nabi lalui dekat Mekah? Orang tolak mentah-mentah apa Nabi sampaikan. Jadi kita dah ada mood tertentu dah untuk kita nak kaitkan surah ini dengan mood kita nak membaca surah ini. Okey, baik. Jadi jom kita tengok. Sebelum kita pergi pada satu-satu ayat, sidang betul sekalian, saya nak bawa kepada satu dimensi. Saya nak dedahkan kepada adik-adik yang sedang menonton pada saat ini. Pentingnya kita membina jambatan di antara surah-surah dalam Al-Quran. Sebab bila kita sekadar menghafal, okey, lepas Fatihah Baqarah, lepas Baqarah Imran, lepas Imran Nisa, lepas Nisa Maidah, lepas Maidah Al-An'am. Jadi ramai orang boleh menghafal tartibur suar, susunan surah-surah dalam Al-Quran. Tetapi alangkah baiknya kita merungkaikan sesuatu yang lebih menarik daripada sekadar susunan, tetapi di situ adanya i'jaz, adanya kemukjizatan kepada susunan dalam Al-Quran, susunan surah-surah dalam Al-Quran. Maka apa yang saya nak mulakan selepas saya bagi tahu basic idea, surah ini surah Makkiyah, surah yang berada pada juzuk ke-29, saya nak tambah juga satu benda yang menarik tentang perkaitan di antara surah sebelum surah Al-Mulk dengan surah Al-Mulk itu sendiri. Maka kalau kita tengok mushaf kita pada hari ini, sedang betul sekalian, kita akan dapati sebelum surah Al-Mulk adanya surah At-Tahrim. Sebelum surah Al-Mulk adanya surah At-Tahrim. Sebab itulah penting kita mengetahui serba sedikit tentang ilmu munasabah, ilmu tanasub, ilmu connection di antara surah-surah ini. Masakan Allah sekadar menyusun lepas Fatihah Baqarah macam tu saja? Hakikatnya surah yang turun pada Nabi ini ada susunannya tertentu. Hakikatnya susunan yang kita baca pada hari ini, sedang betul sekalian, bukan susunan ayat-ayat dan surah-surah yang turun pada Nabi dulu. Tetapi sebab ilmu tauqifi dalam ulumul Quran, kita kena percaya susunan surah yang kita baca pada hari ini ianya juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga. Bagaimana, sedang betul sekalian, bagaimana itu ulama-ulama ulum Quran sekadar menyatakan ianya adalah ilmu tauqifi. Apa makna ilmu tauqifi? Ilmu tauqifi ini adalah satu ilmu dalam bidang ulum Quran yang anda kena tawakuf untuk berbincang dengan lebih lanjut. Sebab anda mungkin akan bertanya, macam mana? Jadi macam mana ayat ini, macam mana Allah menentukan susunan dalam Quran? Sebab kita kena sekadar percaya Allah yang bagi tahu benda tu. So, kadang-kadang ada orang nak rasional. Macam mana susunan itu berlaku daripada Allah? Lalu, sidang betul sekalian, kita kena tawakuf. Tauqifi waqaf. Kita kena stop dekat situ dan terus mengatakan, Wallahu a'lam. Bagaimanakah susunan itu berlaku? Tapi ada pun kajian-kajian akademik yang membincangkan tentang bagaimana susunan itu berlaku lah. Tetapi sedang betul sekalian, apa yang menariknya adalah kita kena percaya Al-Quran ini bersifat wal Quranil Hakim. Antara maksud hakim di samping dia penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, Al-Hakim juga bermaksud Al-Ihkam. Al-Ihkam ini to tie ataupun to knot something. K-N-O-T. To tie atau to knot something. So Al-Quran ini sentiasa terjahit. Al-Ihkam ataupun Hakim, dia bukan sekadar bermaksud bijaksana dan berhikmah, tetapi Al-Quran ini sangat terjahit dengan begitu sempurna. Kenapa saya katakan terjahit? Sebab antara Fatihah nak pergi Baqarah, dia tak pernah terputus pengisiannya. Antara Baqarah nak pergi ke Ali Imran, dia tidak pernah terputus pengisiannya. So begitu juga dengan surah yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu suratul Mulk. Antara At-Tahrim nak pergi ke Al-Mulk, dia tidak pernah terputus pengisiannya. Maka kita nak mulakan terlebih dahulu, saya tak pasti, mungkin hari ini kita sempat bincang munasabat saja. Apa dia punya tanasub di antara kedua-dua surah ini. Baik. Senang betul sekalian,
kita nak tengok dulu apa kaitan. Sebab takkan Allah nak pergi pada surah yang baru tanpa menghubungkan kaitan di antara surah sebelumnya. Baik, surah At-Tahrim. So kita tengok dulu surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim, sidang betul sekalian, kita akan dapati, saya akan bawakan beberapa lah perkaitan. Bukan satu je, ada banyak perkaitan. Dan anda kena tahu, sidang betul sekalian, ilmu munasabah ini, dia adalah satu ilmu yang bersifat ijtihadi. Dia adalah ijtihad daripada pakar-pakar ataupun daripada mufassirun ataupun daripada pentadabbur, pengkaji-pengkaji tadabbur. Tetapi di sebalik ijtihad-ijtihad yang mereka lakukan itu, tujuan yang lebih besar mereka nak capai daripada ijtihad menghubungkan surah-surah ini adalah untuk mengeluarkan ataupun untuk menjelaskan lagi apakah kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Baik, jom kita pergi surah At-Tahrim. Okey, surah At-Tahrim ni, senang betul sekalian, basically kalau anda baca surah At-Tahrim, anda akan jumpa anda akan jumpa ada cerita pasal sir ataupun wa asarran, ada asarra, perkataan asarra. Kalau anda lihat pada surah At-Tahrim, kalau saya boleh ceritakan sikit ayatnya. Okay, kalau anda buka dalam Quran, surah Al-Mulk ini pada muka surat 562 lah, 562. Tapi kita pergi surah At-Tahrim dulu. Kalau anda pergi pada ayat ketiga surah At-Tahrim, anda akan jumpa perkataan ini. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi. So ada tak perkataan asarra? Asarra. Asarra ni apa makna asarra? Asarra ini bermaksud rahsia. So dalam surah At-Tahrim ada berbicara tentang rahsia. So dalam surah ini dan surah At-Tahrim ada cerita pasal rahsia yang Nabi ceritakan kepada isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ada cerita perihal rahsia. So ideanya surah At-Tahrim ada cerita pasal rahsia. Tapi tengok bagaimana Allah menghubungkan surah selepasnya, suratul Mulk. Yang menariknya, sidang betul sekalian, anda akan jumpa juga ada cerita tentang rahsia dalam surah Al-Mulk. Surah At-Tahrim tadi, ayat ketiga ada cerita pasal rahsia. Ayat ketiga, wa id asarran nabi, cerita pasal Nabi ada bagi tahu rahsia kepada isteri-isteri Nabi. Ada cerita pasal rahsia. Tapi dalam surah Al-Mulk, ada tak cerita pasal rahsia? Ada. Sebab tu kalau anda buka pada ayat ke-13 suratul Mulk, anda akan jumpa perkataan yang mirip dengan surah At-Tahrim, iaitu wa asirru. Tadi wa id asarran nabi, ada perkataan asarra. Dalam surah Al-Mulk kita akan dapati ada perkataan yang sama digunakan, iaitu wa asirru qawlakum awijharu bi innahu alimun bidhatis sudur. Ada cerita tak pasal rahsia? Yes. Dalam ayat ke-13 ni Allah cerita pasal sama ada kamu rahsiakan kata-kata kamu ataupun kamu jaharkan awijharubi ataupun kamu jaharkan kata-kata kamu, bagi Allah sama saja. Kita ni manusia, kalau kita nak dengar sesuatu dalam hati manusia, kita tak mampu. Kita mungkin boleh mendengar benda yang dijaharkan melalui mulut sahaja. Tapi rahsia dalam hati manusia orang tak tahu. Tetapi Allah, pendengaran Allah terhadap benda yang rahsia, pendengaran Allah terhadap benda yang bersifat jahar, sama saja. Dia tidak ada, mustahil Allah bersifat seperti mana manusia. So nak katanya, senang betul sekalian, nampak tak? Ini antara kemukjizatan Al-Quran, bahawasanya adanya tanasub, adanya munasabat, adanya perkaitan di antara surah At-Tahrim dengan surah Al-Mulk. Itu baru satu. So tadi anda nampak ada wa'id asarran nabi, ada cerita pasal rahsia, dan surah Al-Mulk pun ada cerita pasal rahsia. Okey, jelas tak sidang betul sekalian? Boleh komen sikit tak jelas setakat ni? Anda rasa setakat ni ilmu munasabah ni menarik tak menarik? Itu baru satu yang saya boleh ceritakan kepada sidang betul sekalian. Maksudnya ada kaitan tu. Ada kaitan tu. Yang itu yang saya nak kongsikan kepada sidang menonton yang menonton pada saat ini. 71 orang yang sedang menonton pada saat ini. So cuba anda komen sikit. Sebab saya ni biasa kalau kuliah, saya suka berinteraksi. Jadi sebab tu saya memerlukan komen-komen anda untuk saya tengok anda boleh faham ke tidak apa saya nak sampaikan. Sebab some person ataupun beberapa orang merasakan ilmu munasabat ni is not necessary untuk dibincangkan. Tapi bagi saya, ilmu munasabah ini dia sangat penting untuk dibincangkan supaya orang nampak mukjizat Al-Quran itu. Betapa luar biasanya Quran. Okey, itu baru satu. Okey, terima kasih pada Abu Ali. Terima kasih. So saya harapkan anda boleh tangkap apa yang saya nak kongsikan tentang menariknya ilmu munasabah ini. Itu satu. Yang kedua, sidang betul sekalian, yang menariknya adalah kita dah tengok tadi ada wa'id asarran nabi dan adanya wa asirru qawlakum awijharubi. Itu satu, perkaitan yang pertama. Dan perkaitan yang kedua yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim dan kaitan dengan surah Al-Mulk
anda akan dapati ada cerita pasal malaikat. Ada cerita pasal malaikat. So, kalau anda baca pada ayat yang ke-6 surah At-Tahrim, Allah sebut, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nasu wal hijara, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. So, dalam ayat tu ada cerita pasal malaikat penyeksa dan penjaga neraka. So, dalam ayat itu Allah kata malaikat penyeksa dan penjaga neraka itu, apakah sifat mereka? Ini surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim bagi tahu apakah sifat dan karakter malaikat penjaga neraka itu. So, Allah bagi tahu karakternya adalah ghilazun. Nombor 1, ghilazun. Yang kedua, shidadun. Yang ketiga, la ya'sunallah. So, dalam surah At-Tahrim ada Allah gambarkan tentang bagaimana karakter penjaga dan penyeksa, malaikat penyeksa dan penjaga neraka. Maka Allah kata ada 3 karakter malaikat penyeksa dan penjaga neraka ini. Nombor 1, Allah bagi tahu malaikat itu adalah ghilas. Mak mana ghilas? Ghilas ini bermaksud keras, kasar. Malaikat itu, ghilas itu bermaksud kasar. Itu kasar. So, dia tersangat-sangat kasar. Penjaga-penjaga neraka ini, mereka tersangat-sangat kasar. Itu adalah nombor 1. Yang kedua adalah syidad. Dia tersangat-sangat keras. Dan yang ketiga, sedang betul sekalian, la ya'sunallah. Dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, anda cuba perhatikan. Kasar, keras, tidak bermaksiat kepada Allah. Bukankah ini akan menjadikan kita bertambah takut kepada malaikat ini? Malaikat yang akan menyeksa manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. Sebab, cuba anda perhati, keras pun kita dah cukup takut, kasar pun kita dah cukup takut. Tapi bila Allah tambah karakter nombor 3, la ya'sunallah, inilah yang menyebabkan kita kena bertambah risau dan kena rasa takut untuk masuk neraka. Sebab bila sebut dia tidak akan bermaksiat kepada Allah, bermaksud kalau Allah kata malaikat seksa hamba tersebut. So, bila Allah suruh malaikat itu seksa hamba yang tidak beriman itu, ingat karakter nombor 3, la ya'sunallah, dia takkan bermaksiat kepada Allah. So, bila Allah bagi perintah, dia sami'na wa ata'na. Dia akan dengar dan dia akan taat. So, bermaksud bila dia taat, dia tak akan ada pun perasaan belas dan kasih. Dia ghilas, dia syidad. Dia tidak akan ada perasaan kasihan. Dia tidak akan ada lagi, ya Allah kesian kat dia, bagilah dia time sikit. Jangan seksa kasar-kasar sangat. Kita mungkin akan berfikir sedemikian, tapi bila Allah tambahkan karakter nombor 3-nya, la ya'sunallah, tolong takut yang sedang betul sekalian. Betapa dahsyatnya bila Allah sebut la ya'sunallah ini. Dia tidak akan bermaksiat. So, kalau Allah suruh pelakukan sedemikian, dia akan buat. Kalau Allah suruh buat macam tu, dia akan buat macam tu. Dan dia tak akan buat sambil lewa sebab dia tak bermaksiat. Maksudnya dia tidak akan buat benda tu sekadar ala kadar. Oh, Allah suruh saya buat. Dia taat, tapi dia tak akan buat sekadar ala kadar. Dia akan buat betul-betul sedang betul sekalian. Itulah bermaksud la ya'sunallah. So, dalam surah lain Allah dah sebut tentang berapakah bilangan penjaga malaikat penjaga neraka ni. So, dalam surah lain Allah sebut dalam surah Al-Mudaththir, tak silap saya, Allah dah sebut tentang bilangan mereka adalah alaiha tis'ata asyar. Ada 19 tim-tim penyeksa neraka ni. Maka sedang betul sekalian, itu adalah intipati yang kita dapat tentang malaikat dalam surah At-Tahrim, Tapi let's see apakah kaitan dalam surah Al-Mulk yang Allah bawakan tentang malaikat. So, bila kita tahu malaikat ini ghilas, kasar, kita tahu malaikat ini syidad, keras, dan la ya'sunallah, dia tidak akan bermaksiat pada Allah. Lalu cuba kita tengok bila Allah sebut tentang ayat yang ke-8, 9 dan 10. Ayat 8 dan 9. Dalam ayat 8, bukankah ada cerita pasal malaikat? Ayat 8 dengan 9, kan Allah kata, A'udzubillah minasyaitanirrajim, takadu tamayyazu minal ghaidh, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallah min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. So, dalam ayat ni kan, ada kan Allah sebut tentang malaikat bertanya soalan kepada penghuni-penghuni neraka itu tentang tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul dekat dunia dulu? Alam ya'tikum nadhir?
So, bila kita tengok ayat ke-8 ni, nampak kalau kita baca lah ayat ke-8 ni, oh macam lembut lah malaikat ni tanya soalan. Sebab bila kita baca, kalau tak baca surah At-Tahrim, kalau anda tak baca surah At-Tahrim, anda terus baca surah Al-Mulk, anda baca ayat 8, ada babak cerita pasal penjaga-penjaga neraka, malaikat-malaikat penjaga neraka itu ada tanya soalan kepada penghuni neraka. Apakah soalan dia? Tidak ke ada Rasul datang kepada kamu bagi peringatan? So kita mungkin nampak, oh mungkin dia tanya lembut-lembut je kot, happy lah bersoal jawab dengan malaikat dekat dalam neraka. Tapi bila kita gabungkan dengan apa yang Allah sebut dalam surah At-Tahrim, that's it. Kita akan nampak bila dia ghilas syidad la ya'sunallah. So anda bayangkan malaikat yang bengis keras, malaikat yang bengis kasar bertanya soalan kepada penghuni neraka. Takkanlah satu persoalan yang ditanya itu persoalan yang mungkin akan menyebabkan rasa tenang jiwa dengan soalannya. So anda nampak tak? So jambatan yang terhubung di antara surah At-Tahrim ini dia saling melengkapi. Nampak tak munasabah dia, kaitan dia? So dalam surah At-Tahrim Allah bagi tahu betapa ghilasnya, syidatnya, la ya'sunallahnya malaikat penjaga neraka. So apa yang mereka buat dalam neraka tu? Antaranya mereka bertanyakan soalan kepada penghuni-penghuni neraka. So macam mana? Dengan kasar, dengan keras. So anda akan ingat saudara sekalian, dalam neraka tidak ada sedetik pun dalam neraka itu yang akan didiami oleh penghuni-penghuninya tanpa ada penyiksaan. Bermaksud, ada setengah-setengah ulama tafsir mengatakan ayat ke-8 ini bila merujuk kepada persoalan malaikat itu, persoalan itu juga berupa seksa kepada penghuni-penghuni neraka. So saya bagi tahu ada pendengar sekalian, persoalan itu sahaja adalah bentuk seksaan kepada penghuni-penghuni neraka. Cuba kita tengok dekat dunia saudara sekalian. Kalau orang tanya soalan, kita mungkin tak akan rasa itu adalah siksaan. Tapi dekat dalam neraka, sekecil-kecil pertanyaan soalan malaikat penjaga neraka kepada penghuni neraka, soalan itu sendiri adalah penyiksaan kepada penghuni-penghuninya. Maka nampak tak jambatan yang terbina di antara kedua-dua ini. So itu adalah kaitan yang kedua. Kaitan yang ketiga, saya cadang nak kongsi 3 je lah. 3 je kaitan di antara surah At-Tahrim dengan surah Al-Mulk. Okey, perkaitan yang terakhir yang saya nak kongsikan kepada saudara sekalian adalah yang ini agak menarik. Ini agak menarik. Sebab bila mana kita baca dalam surah Al-Mulk, ayat yang kedua khususnya, bila Allah sebut, Allazi khalaqal mauta wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat kedua ni Allah ada cerita pasal aku ciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk diuji manusia ni. So dalam ayat kedua ni ada Allah cerita purpose manusia diturunkan dekat muka bumi ni adalah untuk diuji. Untuk diuji. Maka ada highlight tentang ujian dekat dalam surah Al-Mulk. Tapi saudara sekalian yang menariknya, surah sebelumnya surah At-Tahrim Allah ada rakamkan tentang 2 kelompok manusia yang menghadapi ujian. Ada 2 kelompok manusia yang menghadapi ujian. Dalam surah Al-Mulk tadi, Allah ada cerita pasal manusia antara purpose turun kat muka bumi ni, mereka akan diuji. Tetapi, kaitan dengan surah At-Tahrim adalah, dalam surah At-Tahrim, iaitu surah sebelum suratul Mulk, Allah ada cerita pasal ada 2 kelompok manusia yang menerima ujian. Tetapi Allah bagi tahu 2 kelompok ini dia punya result ataupun dia punya consequences-nya berbeza. So 2 kelompok diuji, tapi ada satu dapat result ni, tapi ada satu kelompok dapat result ni. Sebab itulah surah At-Tahrim kita akan jumpa cerita pasal isteri Firaun. Cerita pasal isteri Firaun. Dalam surah At-Tahrim ada cerita pasal isteri Firaun. Isteri Firaun, saudara-saudara sekalian, adalah gambaran manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimanakah isteri Firaun menghadapi ujian tersebut? Adakah dia berjaya? Maka isteri Firaun adalah antara model yang kita akan tengok bagaimanakah yang dimaksudkan orang-orang yang berjaya menghadapi ujian. Saya nampak tak? So kelompok yang pertama saya nak maksudkan adalah orang yang mendapat ujian lalu berjaya menghadapi ujian, maka Allah memuliakannya. Allah memuliakannya. Ini adalah selari dengan apa yang telah Allah berikan kepada Maryam, kepada ibu kepada Nabi Isa. Nak katanya sedang putuskan, ini adalah perkaitannya.
Maka ada dalam cerita dalam surah Al-Mulk, cerita pasal manusia, tujuan kamu turun kat muka bumi ni adalah aku nak bagi ujian kepada kamu. So bagaimana kamu untuk ujian? Ada manusia dia dapat ujian, resultnya adalah dia mendapat kemuliaan daripada Allah. Contoh macam isteri Firaun. Isteri Firaun. Tapi dalam surah At-Tahrim juga ada Allah ceritakan tentang orang-orang yang tidak berjaya menghadapi ujian. Ini kelompok kedua. Siapakah model yang Allah bangkit dalam surah At-Tahrim, cerita pasal orang-orang yang tidak berjaya menghadapi ujian ini? Antara model yang Allah bangkitkan adalah isteri Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Anda nampak tak? Dua model yang Allah bangkitkan dalam surah At-Tahrim. Tetapi menariknya Allah bawa model ini, satu tadi isteri kepada orang yang dimurkai, iaitu isteri kepada Firaun. Tetapi dia tidak menjadikan alasan, oh suami dimurkai Allah, maka saya buat acuh tak acuh lah dengan ujian Allah bagi ni, maka dia pun gagalkan ujiannya dekat muka bumi ni. Tapi sidang betul sekalian, Allah bagi tahu meskipun suaminya adalah orang yang dimurkai Allah, tetapi dia tidak menjadikan dia alasan untuk dia terus bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada dia. Maka dia adalah model orang-orang yang berjaya menghadapi the worst case scenario. Maka anda cuba tengok apakah ujian yang kita lalui pada hari ini, sidang betul sekalian. Ada orang, dia punya suami itu adalah calon ahli neraka. Orang yang mendapat gelaran la'natullah. Orang yang dilaknat oleh Allah. Tapi tidak menjadikan alasan persekitaran untuk dia rasa lemah untuk menghadapi ujian. Tapi bandingan bagi isteri Firaun itu, Allah bawa siapa? Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Dia adalah isteri kepada orang yang mendapat kemuliaan daripada Allah. Isteri Nabi. Tetapi, senang betul sekalian, Allah nak bagi tahu, meskipun suami kamu adalah orang yang sangat disayangi Allah, dia adalah orang yang sangat beriman kepada Allah, itu bukan tiket untuk kamu ambil mudah dengan ujian yang Allah nak berikan. Maka senang betul sekalian, nampak tak perkaitan yang ketiga? So dalam surah Al-Mulk ada cerita pasal purpose hidup dan mati ini untuk diuji. Lalu Allah bagi tahu macam mana model manusia-manusia yang diuji dan akan ada result yang berbeza. Maka tengoklah model manusia yang pertama diuji, iaitu isteri Firaun. Lalu dia diuji, lalu dia berjaya menghadapi ujian tersebut. Dan ada juga model yang kedua, orang yang diuji juga, tetapi dia adalah isteri kepada Nabi, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, tetapi dia tidak berjaya menghadapi ujian tersebut. Jadi, ini adalah tiga perkaitan yang saya boleh bina di antara dua surah ini. Hakikatnya banyak lagi saya boleh kongsikan, sedang betul sekalian. Kalau anda ikuti seminar surah Al-Mulk saya akan senaraikan sekurang-kurangnya 6 ke 7 perkaitan di antara surah At-Tahrim dengan surah Al-Mulk. So, saya bawa 3 dulu supaya anda rasa teruja untuk melihat lagi apakah perkaitan di antara surah dalam surah-surah dalam Al-Quran. Sebab dia tidak pernah terpisah di antara satu sama lain. Okey, itu adalah benda yang pertama saya nak kongsikan. Okey, bukan benda pertama dah, benda kedua. So, pertama tadi basic idea tentang surah Al-Mulk. Yang kedua, munasabat di antara surah At-Tahrim dengan surah Al-Mulk. Maka, sidang betul sekalian, tanpa buang masa, jom kita pergi pada ayat yang pertama. Saya mohon izin, sidang betul sekalian, kita akan tamat paling lewat 10.45. Saya akan berhentikan kuliah saya pada 10.30. So 15 minit yang terakhir kita akan soal jawab lah, insya-Allah, kalau ada ruang. So anda boleh bertanya soalan di ruangan komen, insya-Allah. Okey. So anda boleh teruskan lagi sidang betul sekalian. Setakat ni anda boleh follow rentak saya. Saya harapkan anda boleh follow rentak saya lah, insya-Allah. Okey, baik. Jom kita pergi pada ayat yang pertama. Sebab kita ada 4 siri, saya akan cuba tamatkan ke 30 ayat yang ada dalam surah Al-Mulk sebab saya bercadang untuk pergi ayat by ayat. Kita akan tadabbur ayat by ayat, insya-Allah. Okey, baik. Kita pergi pada ayat yang pertama, insya-Allah. Okey. Auzubillah minasyaitonirrajim. Sebelum tu saya terlupa, saya betul sekalian. Kalau anda perasan juga, yang ni saya terlupa nak kongsikan dengan anda. Dalam surah Al-Mulk ada sesuatu yang menarik juga yang Allah sebutkan dekat dalam surah Al-Mulk ni. Ini adalah satu benda yang sekadar nak meningkatkan keterujaan anda saja, senang betul sekalian. Dia kalau tak tahu ni pun taklah kata menjadi masalah, tetapi sekadar nak meningkatkan dan menambahkan keterujaan anda bila nak baca surah Al-Mulk malam ni. Okey. Kalau anda perasan surah Al-Mulk, cuba anda perhatikan daripada ayat 1 sampailah ayat yang ke 21.
which mean 2/3 daripada surah Al-Mulk ni, kalau anda perasan tak? Dia semua berakhir dengan kaedah ataupun metod syajak. Syajak ni apa? Metod sajak. Sajak ni macam mana? Semua hujung dia sama. Kalau anda perasan daripada ayat 1 sampai 21, dia semua hujung-hujung dia semua habis dengan huruf yang sama. Kalau anda perasan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ra. Okey. Wa huwal azizul ghafur. Lagi. Hal tara min futur. Ra juga. Wa huwa hasir. Ayat yang keempat. Ayat kelima. Azabas sa'ir. Ayat ke-6, wabi'sal masir. Ayat ke-7, wahiya tafur. Ayat 8, alam ya'tikum nadhir. So, nak katanya semua berakhir dengan ra. So, tiba-tiba pula pada ayat ke-22, dia bertukar kepada lain. Dan perkataan yang menukar perkataan ra tadi, perkataan yang berakhir dengan ra tadi, yang menariknya adalah pada ayat kedua, anda akan dapati kalimah yang terakhir pada ayat kedua adalah siratim mustaqim, perkataan mustaqim. So, ramai daripada kalangan kita bila sebut mustaqim, kita faham lurus. So, ada ulama tafsir kita, dia menjelaskan tentang apakah kelebihan syajak pada ayat pertama sampai 21 dan ditutup pada ayat kedua dengan mustaqim. Antara yang menarik yang dikupas oleh para ahli tafsir ini adalah, dia mengatakan, inilah yang dimaksudkan dengan mustaqim itu. Ramai orang sekadar menterjemahkan mustaqim itu dengan straight path, jalan lurus. Tapi hakikatnya mustaqim itu juga antara kata terbitan yang boleh keluar daripada mustaqim adalah istiqamah. Apa makna istiqamah? Konsistensi. Iaitu ialah konsisten, berterusan. So inilah maksud konsisten. Iaitulah orang kata dia konsisten, orang kata ra, itulah konsistensi. So Allah mengajar kita apa maksud mustaqim. Di samping kita faham mustaqim itu maksudnya adalah jalan yang lurus, tetapi kita kena faham hari ini dengan konsistennya Allah bawa ra kat hujung itu, mustaqim itu juga bermaksud satu jalan yang boleh menyebabkan kita konsisten, istiqamah. Itu juga maksud mustaqim. So itu antara benda yang menariklah. Orang kata benda big picture terhadap surah Al-Mulk, yang menarik tentang surah Al-Mulk. Okey, baik. Jom kita masuk ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah sebut, kalau terjemahan standardnya adalah Maha berkat, Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, baik. Sebab bila kita sesi online ni, senang betul sekalian, saya akan cuba untuk memudahkan supaya anda boleh dapat poin tu dengan mudah. Sebab bila online ni dia berbeza dengan kita bertemu secara musyafahah berdepan-depan. Tapi bila online ni saya akan cuba sedaya mungkin untuk saya mudahkan kefahaman anda dengan sekali dengar saja. Sebab saya kaji trend, orang nak repeat recording yang kita save dekat live tu, kadang-kadang tak ramai orang ada stamina yang hebat untuk mendengar daripada awal sampai habis. Mereka lebih prefer untuk dengar live sebab dia disupport dengan thrill, nak tahu tu. Tapi bila dengar recording ni, dia punya mood mungkin berbeza sikit. Sebab itu saya akan cuba dalam live saya akan mudahkan kefahaman saya betul sekalian supaya anda boleh serap dan anda boleh apply terus untuk baca selepas insya-Allah. Sekurang-kurangnya kita akan tamatkan pada ayat kedua pada sesi kali inilah insya-Allah. Okey, baik. Ayat pertama ni, saya betul sekalian, kalau saya nak mudahkan tadabbur kita semua, anda ingat konsep A, B, C. Okey. Untuk anda ingat apakah pengisian pada ayat pertama ni, saya mudahkan kefahaman anda senang betul sekalian dengan konsep A, B, C. So kalau siapa yang rasa teruja dengan konsep ini, anda boleh komen dekat ruangan komen untuk nak tahu lebih apakah konsep ABC yang saya nak bawa dekat dalam ayat pertama ni. So ada 3 poin sekurang-kurangnya yang anda kena tahu. Dan 3 poin itu saya akronimkan dengan ABC. So ABC ni adalah benda yang anda kena tahu bila anda baca ayat pertama. Okay. Sebelum saya jelaskan tentang konsep ABC, bila anda tengok kalimah pertama surah ini adalah tabarak, kita katakan maha berkat. Saya nak mulakan terlebih dahulu surah Al-Mulk ini dengan kita memahami apa itu berkat. Sebab ramai daripada kalangan kita hari ini, perkataan berkat itu tak lokek di mulut. Mereka kerap kali menggunakan dalam komunikasi seharian perkataan berkat. Tetapi kita kena tengok kembali
Mereka faham ke tidak konsep berkat tu? Okey, baik. Let's see. Kepada sidang penonton yang sedang menonton sekarang ni, let's see, anda boleh kongsi tak apa yang anda faham tentang berkat tu? Bila sebut berkat, berkat tu apa Berkat tu apa? Sebab, ialah berkat. Anda pun selalu guna perkataan rezeki berkat, kesihatan yang berkat, hidup yang berkat. Jadi, berkat tu sendiri apa? Adakah sekadar jelmaan perkataan yang sekadar terlintas dekat mulut? Saya percaya anda menggunakan perkataan itu untuk menggambarkan sesuatu. Jadi pasti anda tahu makna berkat, apa itu berkat. Jadi boleh kongsi tak dengan saya apa itu berkat? Apakah definisi berkat yang anda pegang pada hari ini, sidang betul sekalian? Okey, ada sahabat kita Daniel Zubi mengatakan berkat ini bermaksud lebihan. So suatu benda yang bersifat lebih. Okey, baik. Berkat itu sedikit tetapi banyak. Nur Khatijah Al-Balkhis. Sedikit tapi banyak. Muhammad Imaduddin mengatakan berkat itu maksudnya cukup. Dia tambah lagi yang tadi tu. Khatijah dia kata sedikit tapi mencukupi. Okey, berkat kebaikan yang bertambah-tambah. Oh, ramai. Ziyadatul fil khair. Okey, bertambah kebaikan. Okey, baik. Terima kasih pada semua yang komen dengan cemerlang sekali. Baik. Adik-adik, sidang betul sekalian, saya nak mudahkan anda faham berkat ni. So, daripada saat ini sampai lepas ini, anda ingat berkat poin yang anda kena ingat. Ada 3 benda yang anda kena ingat. So, berkat ini dia sentiasa berkait rapat dengan 3 benda ini. Okay? Kasratul khair. Kasratul khair. Nombor 1, maksud berkat ni adalah kasratul khair. Kasratul khair. Itu nombor 1. Dengar bahasa Arab dulu. Nombor 2, izdiyadul khair. Izdiyadul khair. Nombor 1, kathratul khair. Izdiyadul khair. Izdiyadul khair. Yang ketiga adalah thubut. Saya ulang Nombor 1, ini sekali lagi saya ulang dalam bahasa Arabnya. Nombor 1 adalah kathratul khair. Yang kedua adalah izdiyadul khair. Yang ketiga adalah thubutul khair. Okay. So, bila anda sebut tentang terms berkat, 3 perkataan ini jangan lupa. 3 perkataan ini jangan lupa. Okay. Apa maksud pertama? Iaitu kathratul khair. Kathratul khair bermaksud, bila sebut berkat, kathratul khair. Kathratul khair bermaksud, punya kebaikan itu banyak. So, tak boleh berkat kalau kebaikan itu sikit. So, berkat itu bermaksud nombor 1, dia datang kepada dia kebaikan yang tersangat-sangat banyak. So, itu bermaksud, itulah maksud berkat. Nombor 1, kebaikan yang banyak. Ditambahkan kebaikan yang banyak. Itu nombor 1. Yang kedua adalah, dia bukan sekadar banyak, tapi izdiyadul khair. Kebaikannya bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Dah lah tadi banyak. Yang kedua, tambah lagi dengan pengukuhan kedua, izdiyadul khair, iaitu kebaikan yang bertambah-tambah. Kebaikan yang bertambah-tambah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, adik-adik dan sidang penonton sekalian, yang ketiga adalah thubutul khair. Dia ada banyak. Dan yang banyak tadi itu, dia ditambah-tambahkan lagi oleh Allah. Dan yang ketiga adalah thubut, kekal. Kebaikan yang berkekalan. So, ada 3 konsep berkat sidang penonton sekalian. So, jangan lupa 3 konsep ini. So, bila kita sebut berkat, dia merujuk kepada kebaikan yang banyak dan ditambah-tambah dan kebaikan yang bersifat long lasting. Kebaikan yang bersifat long lasting. So, itulah yang dimaksudkan dengan berkat. So, nak kata kat sini 2 konsep besar lah. Daripada 3 yang saya buat tadi, sebenarnya hakikatnya 2 konsep besar. So, 2 konsep besar yang kita boleh faham daripada konsep berkat ni adalah, 1, kebaikan yang banyak dan bertambah. Yang kedua adalah dia berkekalan. Sebab ada orang yang mungkin ada kebaikan tapi tidak kekal. Nampak tak? Ada orang yang kebaikannya bertambah tapi tidak kekal. So, berkat ni adalah, dia adalah kebaikan yang bertambah dan banyak, dan dia juga memberikan satu kelebihan kekal nikmat tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan 3 yang saya sampaikan tadi. Boleh tangkap tak setakat ni? Itu maksudnya berkat. So, bila kita baca ayat dan kalimah pertama surah ini sebelum tidur, so kita boleh dapat gambaran, oh, Allah nak bagi tahu yang Allah itu akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, dan Allah akan menambahkan kebaikan kepada kita,
dan Allah akan memberikan pengekalan terhadap kebaikan yang kita terima. Itulah yang dimaksudkan dengan berkat. So, itu berkat. Tetapi, saudara sekalian, tadi saya sebut Allah akan bagi banyak. Allah akan tambah. Allah akan kekalkan. Tetapi, cuba anda tengok ayat pertama balik, saudara sekalian. Anda cuba tengok, ada tak Allah sebut nama dia? Ada tak Allah sebut diri dia sebagai yang memberikan berkat itu? Sebab kalau anda kata Allah yang akan bagi berkat, kenapa tidak disebut pada ayat pertamanya Allah sebut Tabarakallah allazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hatta dalam ayat 1 pun Allah gunakan dirinya sebagai kata ganti nama. Ada perkataan huwa dekat situ. Anda tak jumpa pun Allah yang dimaksudkan dalam ayat pertama ni. Anda sekarang jumpa Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menggunakan kata ganti nama. So bila kata ganti nama, sidang betul sekalian, mungkin ada orang akan argue it can be someone else, mungkin orang lain. Tapi kenapa kita i'tiqad bahawasanya ayat pertama ini refer kepada Allah? Refer kepada Allah. Sebab anda kena ingat setiap ayat dalam Quran ini dia akan menjelaskan. Setiap ayat dalam surah ni anda jangan rasakan dia akan terhenti dekat situ. Kadang-kadang untuk anda faham ayat nombor 1 ni, anda kena pergi 10 ayat mendatang. Baru anda faham kenapa relevan Allah tidak meletakkan namanya dekat situ. Tak ada pun Allah sebut nama Allah ataupun Rabb dekat dalam ayat ni. Allah cuma guna ganti nama dia sahaja. Tapi kenapa kita yakin dan i'tiqad dia tu refer kepada Allah? Okey, baik. Kalau anda nak faham, kenapa orang baca ayat ni dia tak akan tanya lagi dah, siapa dia tu? Sebab tak dirakamkan pula orang-orang Quraisy kat Mekah, bila Nabi bacakan ayat ini kepada mereka, mereka mendatangkan persoalan, siapa dia tu? Dia tu siapa? Boleh royak tak pada kami, siapa dia tu? Tidak ada pula digambarkan orang bertanya, siapa dia tu? So maksudnya bila Nabi bacakan ayat ini, semua sidang-sidang pendengar yang mendengar ayat yang Nabi bacakan ini, semua orang tahu yang Nabi maksudkan itu adalah Tuhan Nabi Muhammad. Dia yang dimaksudkan oleh Nabi dalam ayat yang dibacakan tadi itu merujuk kepada Allah. Kenapa saya betul sekalian? Sebab orang-orang Quraisy dekat Mekah, mereka tidak deny idea bahawasanya mereka ni semua manusia berpegang dan berharap kepada satu supreme power. Mereka tidak boleh tolak idea tu. Idea tu ada dalam diri mereka. Ada supreme power yang mengawasi manusia ini. Dan bila Nabi datang ke tengah-tengah masyarakat Quraisy dan mengetengahkan yang supreme power yang mereka duk yakin selama ini tu, yang Tuhan yang mereka duk yakin selama itu adalah Allah, maka mereka kata it makes sense. Mereka sendiri pun merasakan apa yang Nabi sampaikan itu make sense. Mungkin ini adalah benda yang mungkin anda rasa macam benda baru yang mungkin anda dengar. Tapi mungkin ada orang rasa macam ini bukan benda baru. Hakikatnya sedang betul sekalian, orang-orang Quraisy kat Mekah, mereka ni bukan tak percaya apa yang Nabi duk cakapkan itu. So bila Nabi duk sebut taatlah pada perintah Allah, berimanlah kamu kepada Allah, mereka sendiri pada hakikatnya from deep inside here, dekat dalam diri mereka, mereka percaya apa yang Nabi sampaikan itu betul. Saya proofkan kepada anda. Saya bukan buat sekadar andaian tertentu ataupun satu andaian yang saya katakan mereka ni bukannya tak percaya, tapi sebenarnya bukan andaian sekadar mereka ni tak percaya total, tidak. Saya bagi tahu ada asas. Mereka hakikatnya apa yang Nabi sampaikan deep inside here, mereka percaya apa yang Nabi cakap tu. Daripada mana kita baca ayat ni? Daripada mana kita tahu tentang mereka ni sebenarnya percaya dan merasakan apa yang Nabi sampaikan itu make sense? Anda akan baca benda ni dekat dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin Allah sebut laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah sebut bila Nabi sampaikan Quran, Nabi sampaikan kebenaran, Allah kata bila mana mereka dengar, laqad haqqal qaul. Mereka mengatakan apa yang mereka dengar itu adalah haqqal qaul, kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar. Maksudnya bila mana mereka dengar benda tu, dia kata make sense lah, betul lah apa Nabi sebut tu. Dan bila mereka kata make sense dan mereka katakan betul apa Nabi sebut, dan Allah bagi tahu juga dalam ayat ini, bukan seorang dua je yang rasakan sedemikian. Tapi Allah kata ala aktsarihim. Aktsarihim, ramai daripada kalangan mereka
yang merasakan apa Nabi sampaikan itu betul. Bukannya salah. Mereka sendiri merasakan apa yang Nabi sebut tu semua make sense belaka. Termasuklah idea Tuhan kita adalah Allah. Lalu tuan-puan sekalian, apakah masalah mereka? Fahum la yu'minun. Mereka ni ada satu masalah. Mereka bukannya menolak disebabkan apa. Ada je orang yang menolakkan, ada je orang-orang Quraisy yang menolak idea Nabi itu disebabkan apa yang Nabi sampaikan. Tapi majoriti orang-orang Quraisy kat Mekah, mereka menolak apa yang dia bawa Nabi itu bukan isu apa yang Nabi bawa. Tapi more on kepada, saya bagi tahu ni sebenarnya tadabbur surah lain. Tapi sekarang nak kongsikan dengan anda supaya anda betulkan anda punya cara lihat kepada orang Quraisy kat Mekah. Mereka ni bukan ada masalah dengan apa yang Nabi sampaikan, tapi masalah terbesar mereka adalah mereka bermasalah dengan siapa yang menyampaikan. Saya ulang Mereka bukan bermasalah dengan apa yang Nabi sampaikan, tapi mereka bermasalah dengan siapa yang menyampaikan. So nak kata sini betul sekalian, yang ini anda kena pergi pada tadabbur surah Yasin saya yang dulu Saya pernah sampai dekat Profas dulu, saya pernah bincang surah Yasin. Saya dah highlightkan tentang isu siapa vs apa. So dalam ayat ni, kenapa Allah guna kata ganti nama? Sebab dalam kepala dan jiwa mereka, bila Nabi sebut je dia tu, tidak ada lain dah Nabi dok refer. Hanya satu yang Nabi sedang maksudkan, iaitu Allah lah yang Nabi maksudkan, yang memberikan kebaikan yang banyak, yang akan memberikan pertambahan kebaikan, yang akan memberikan pengekalan kepada kebaikan itu. So Allah je yang di refer. Dia faham tak? Sebab itulah tak perlu Allah letakkan nama dia. Allah cukup hantar kata ganti nama je. Allah hantar dhamair saja untuk menggambarkan yang dialah Allah, dialah yang akan memberikan keberkatan itu. Sebab itulah pada ayat ke-10 sidang betul sekalian, anda akan tengok apakah penyesalan mereka. Penyesalan mereka adalah وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. So nampak tak penyesalan mereka adalah apa benda sekarang ini? So mereka ni percaya, mereka rasakan apa Nabi sampaikan itu make sense. Tetapi mereka ni ada ego. Ego mereka lah yang telah menyebabkan mereka tidak dengar dan tidak berfikir. Nampak tak sidang betul sekalian? Maksudnya, deep inside there, deep dalam hati mereka, mereka percaya apa Nabi sampaikan. Mereka rasakan Nabi sampaikan tu benda yang betul. Tetapi mereka ada ego. Sebab itulah mereka tak buka telinga mereka. Dan bila mereka tak buka telinga mereka, macam mana mereka nak fikir? Sebab itu Allah mendahulukan nasma'u au na'kilu. So kenapa nasma'u datang? Sebab apa nasma'u ini, kenapa mereka gagal untuk mendengar? Sebab mereka bermasalah dengan batang tubuh Nabi. Kan dalam surah lain kan mereka mendakwa, kalaulah apa yang kamu sampaikan ini betul wahai Muhammad, kenapa tidak dilantik Rasul itu daripada kalangan orang-orang pemimpin-pemimpin besar dekat Mekah? Bukankah kerana Allah berkehendakkan kebaikan kepada kami, kenapa tidak dilantikkan sahaja pemimpin Mekah itu sebagai Rasul? Maka kalau mereka mengatakan ikutlah agama yang mereka nak bawa, nescaya kami akan percaya. Tapi kamu Muhammad siapa? Yang ini kalau anda baca surah Al-Furqan, sidang betul sekalian, anda akan tengok bagaimana mereka memperlekehkan Nabi Muhammad SAW. Antaranya dalam awal-awal surah Al-Furqan, anda akan dapati mereka mengatakan, Nabi ni kami nampak orang yang sama macam kami. Dia ini pergi membeli belah di pasar sama macam kami, makan makanan sama macam kami. Kalau Nabi ni kan Rasul, kenapa tidak Allah jadikan dia kebun yang tidak akan pernah terputus-putus menghasilkan buah-buahan dan makanan kepada Nabi? Kenapa dia makan macam kami? Tapi sekarang agama yang Nabi sampaikan itu minta memuliakan dirinya dan memuliakan Allah. Kerana Allah merasakan benda yang Nabi sampaikan itu benar, kenapa tidak dalam surah Al-Furqan lah dia katakan, kenapa tidak dilantikkan saja malaikat sebagai pembawa mesej kebenaran itu? Kenapa manusia macam kami yang menyampaikan kebenaran itu? So itulah argument mereka. So nampak tak, saya nak highlightkan kenapa Allah Azza wa Jalla tidak meletakkan nama dia. Sedangkan Allah boleh je highlightkan tabarakallah allazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah boleh highlightkan je nama dia dekat situ. Tapi kenapa tidak Allah letakkan nama? Allah kata tak perlu letak. Sebab mereka semua dah well known. Mereka semua sudah sedia maklum siapakah dia dalam ayat ini. Dia macam ni lah. Anda tiba-tiba dekat dalam kelas tu, anda tahu ada seorang tu memang selalu tak datang kelas. Kan? Asal lectures je, kelas online je, dia selalu tak muncul-munculkan diri. So bila anda sebut dia tak datang kelas, kadang-kadang bila anda sebut dia tak datang kelas, kadang-kadang ahli kelas tu tak perlu tanya siapa dia tu. Sebab kita semua sudah tahu ada seorang student tu memang terkenal dengan memang terkenal dengan selalu tak datang kelas.
Sebab tu relevan didatangkan kata ganti nama. Tapi dia tak akan jadi relevan kalau dia tu tak dikenali terlebih dahulu. So pastinya Allah begitu confident dan yakin untuk menggunakan dia dalam ayat ni, kata ganti nama, sebab Allah yakin dan percaya mereka yang sedang mendengar apa yang Nabi sebutkan itu, mereka sudah tahu dah siapa yang dimaksudkan dengan dia itu. Okey, jelas Ini yang saya nak bangkitkan dengan kenapa tidak ada Allah, kenapa tidak disebutkan Allah secara direct dalam ayat pertama. Okey, baik. Come back to ABC. Saya rasa ramai yang tak sabar nak tahu ABC ni. So kalau anda nak faham ayat 1 ni mudah. Anda ingat sifir ABC. Okey, tulis siap-siap. A. Dalam ayat pertama ni Allah menjelaskan A, autoriti Allah. Allah sedang menjelaskan kekuasaan dia dan autoriti dia. Autoriti dan kekuasaan dia. Itu A, yang pertama. So Allah nak bagi tahu yang Allah itu ada autoriti. Daripada mana kita nampak yang Allah cerita pasal A ni? Biyadihil mulk. Allah ada kerajaan. Allah ada kekuasaan. A pertama, autoriti. 1. B. Allah bukan sekadar ada autoriti, tapi Allah juga ada keberkatan dalam autoriti ni. So B maksudnya berkat. A, autoriti. B, berkat. Okay. Dah bercatat sekarang ni. A, autoriti. B, berkat. Daripada mana kita dapat berkat tu? Tabarak. Okay. A, Allah berkuasa. Tapi tak cukup Allah tu berkuasa. Allah bagi tahu yang Allah tu berkat. Allah tu berkat dalam kekuasaannya. Itu nombor 2. Anda dengar ke? Sebab sini hujan lebat ni di Kelantan. Alhamdulillah. Lama dah tak hujan, tapi Alhamdulillah dah hujan balik. Okey, baik. Saya harapkan anda clear lah supaya saya harap suara hujan tidak mengganggu anda. Okey, baik. B, berkat. C, sidang betul sekalian, adalah care and concern. Sorry. Satu pula. Care and concern. Itu C. A, authority. B, berkat. C, care and concern. Okey, baik. So, inilah yang Allah nak sampaikan pada ayat yang pertama ni. Sebab sidang betul sekalian, mustahil bila saya sebut ABC ni, authority, berkat, care and concern ini, dia adalah benda yang sangat mustahil untuk ada pada manusia. Saya provekan kepada anda. I will prove to you, insyaAllah. Sebab, baik, satu, kalau saya nak bawa analogi mudah. Analoginya adalah, kalau ni contohnya, contoh, saya tidak bermaksudkan dengan sesiapa, tidak ada kaitan dengan hidup dan yang mati. Saya sekadar nak bagi tahu kepada tuan-puan sekalian, sidang betul sekalian, tentang contoh, nak bagi faham betapa sukarnya manusia untuk achieve ABC. Sebab tu saya kata mustahil untuk manusia ada ketiga-tiga sifat ini at the same time. Tapi Allah je yang layak ada sifat ini. Okey, baik. Saya buat contoh analogi. Katakan, sidang betul sekalian, ada orang tu dilantik oleh kampung dia tu, orang itu dilantik oleh kampung dia sebagai, dia ni sebagai wakil rakyat lah. Dia wakil rakyat. Dia sebagai seorang wakil rakyat. Lalu dia sebagai seorang wakil rakyat, sidang betul sekalian, pastinya dia ada autoriti. Dia ada kuasa. Tetapi, adakah dengan kekuasaan yang dia ada itu, dia boleh menjamin dia itu ada berkat dalam kuasa dia? So, bila anda kata berkat, kan ada 3 benda kan? Dia ada melibatkan 3 benda. Kebaikan yang banyak, pertambahan dalam kebaikan, dan pengekalan terhadap kebaikan. Saya nak tanya, sehebat mana pun pemimpin itu, sehebat mana pun orang yang diberikan mandat itu, sehebat mana pun orang yang berkuasa itu, dia mampu tak memberikan kebaikan yang banyak kepada kampung? Mungkin dia boleh buat. Tetapi, dia mampu tak untuk apa? Dia mampu tak untuk memberikan nilai tambah kepada kebaikan itu? Dia tambahkan lagi kebaikan itu. Sebab manusia ni ada limit. Dia mengukur kebaikan dengan ilmu yang dia ada, keterbatasan ilmu yang dia ada. Ada orang merasakan dia sudah banyak buat kebaikan, maka dia rasa macam, oh dah banyak ada kebaikan, nak tambah apa lagi? Jadi, nombor 2 mungkin akan menyebabkan tak ramai dah pemimpin yang boleh ada mentaliti kedua untuk menambahkan lagi. Sebab contoh, rakyat sedang mengalami jalan berlubang. Ada ramai orang duk mengadu ni. Ramai orang, ada 10 orang duk mengadu jalan berlubang. Dia kata lorong Haji Mak Sena ada lubang dekat depan tu. Lorong Haji apa lagi? Haji Taib. Contoh, kan? Ada lubang kat situ. Ada 10 rakyat mengadu, ada 10 lorong ada jalan berlubang dekat wakil rakyat. Tiba-tiba pula ditakdirkan pula setiap lorong tu bukan seorang dia mengadu, ada 10 lagi. Dah macam MLM pula saya rasa kan. Okay? Ada 10 orang mengadu, ada 10 lorong jalan berlubang. Tapi setiap lorong tu bukan seorang je mengadu, ada 10 orang mengadu, setiap lorong tu ada jalan berlubang.
Nak kata senang betul sekalian, dengan kuasa dia, mungkin dia boleh kata, okey, saya peruntukkan some budget untuk kita pergi turap jalan itu. Lalu, senang betul sekalian, saya nak tanya, orang datang mengadu untuk turap jalan berlubang. Selaku orang yang biasa, dia mungkin akan fikir, okey, dah jalan tu je berlubang, kita turap jalan lubang tu. Nampak tak? So, dia mungkin sekadar bagi kebaikan. Sebab apa? Orang minta turap jalan, dia turap jalan. Kebaikan dia bagi. Tetapi, orang yang ada mentaliti berkat dalam kepala dia, rakyat minta apa? Minta turap lubang. Tetapi orang, pemimpin yang ada mentaliti berkat, dia bukan sekadar turap jalan lubang tu. Dia akan pastikan jalan yang sudah diturap itu, satu jalan lorong tu akan ditar. Dia akan tar semua jalan tu. Itu berkat pula ada kat situ. Tapi tak semua pemimpin ada nilai sebegini, ada kualiti sebegini. Mereka sekadar nampak, mereka sekadar dia boleh buat kebaikan, bagi kebaikan. Tapi bagi nilai tambah dan pertambahan dalam kebaikan yang tidak disangka-sangka, maka tak semua pemimpin ada jiwa macam ni. Sebab tu saya kata untuk B pun dah agak mustahil. Dan kenapa saya katakan tadi setiap lorong ada 10 orang yang bagi komen dan bagi aduan? Sebab untuk capai C pula lagi susah nak capai. Sebab anda bayangkan, selaku seorang wakil rakyat, satu hari dia terima aduan berlambat-lambat. Satu lorong sampai 10 orang datang mengadu. Bila tiba masa dia untuk pergi turap jalan tu, sidang betul sekalian, saya nak tanya, agak-agak dia masih ingat lagi tak siapa yang adu untuk turap jalan ni? Saya mungkin sebut 10, mungkin ada kemampuan lagi lah dia ingat 10 orang tu. Tapi kalau 15 orang, 20 orang datang mengadu satu lorong yang sama untuk diturap lubang tersebut, barangkali dia dia turap. Tetapi sidang betul sekalian, dia boleh ingat tak siapa dah yang mengadu masalah ni? Siapa ya yang minta saya turap jalan ni, lorong ni? Mungkin dia dah tak ingat dah, sidang betul sekalian. Nak katanya Allah Azza wa Jal dekat muka bumi ni, berapa ramai yang menadah tangan minta kepada Allah untuk diberikan kebaikan pada diri dia. Tapi Allah punya versi, manusia minta kebaikan dengan ilmu yang dia ada, dengan keterbatasan ilmu yang dia ada. Sebab manusia dia nilai kebaikan dengan ilmu yang dia ada. Dia rasa itu baik, dia mintalah kebaikan tu. Tapi Allah punya versi, Allah bukan sekadar bagi kebaikan apa yang kita minta, tapi Allah akan tambah kepada kita kebaikan yang kita tak ada dalam fikiran. Sebab itu, kita duk expect, bila kita menadah tangan berdoa kepada Allah minta kebaikan, kita kata, kenapa ni Allah tak makbulkan lagi doa saya? Hakikatnya, sidang betul sekalian, kita minta kebaikan dengan ilmu kita. So, kita just faham kebaikan dengan ilmu kita. Tapi Allah Maha mengetahui. Dialah yang akan memberikan kebaikan ikut ilmu yang sebenar. Ikut ilmu yang sebenar. Yang mungkin kita tak tahu. So, disebabkan ilmu kita cetek sebetulnya, sebab itulah kita tak nampak kebaikan yang Allah dah bagi. Kita just nampak Allah tak bagi, tak makbulkan doa kita. Hakikatnya Allah makbulkan, tetapi dia bagi dalam versi yang kita tak tahu. Yang tak mungkin tak boleh reach dengan kefahaman dan dengan ilmu kita. Sebab itulah, kadang-kadang, kita semua pernah melalui benda ni. Kadang-kadang, hikmah tu jumpa 2-3 tahun akan datang. Kita kena tahu ni. Tapi 2-3 tahun, 10 tahun mendatang, baru kita nampak hikmah 2020 ni. Betul tak betul? Sebab mungkin pada tahun 2020, kita punya ilmu tak capai lagi. Tapi Allah bagi hikmah ke depan dia punya ilmu dia. Sebab itu kadang-kadang kita rasa macam Allah ni tak ada dengan kita. Hakikatnya mungkin bukan sebab isu Allah tak makbulkan. Isunya adalah kita punya ilmu tidak mampu nak capai seperti mana ilmu Allah. Dan sampai bila-bila pun kita tak akan mampu nak capai ilmu Allah itu. Itulah yang saya nak maksudkan. So Allah bukan sekadar buat kebaikan kepada kita lepas kita minta benda tu. Dia bagi kebaikan dengan definisi yang sebenar. Sebab itulah saya suka satu quote, iaitu Allah bagi apa kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Hari ini kebaikan banyak berlandas kepada apa yang kita mahu. Tapi Allah punya versi, you need this. I will give you what you need most. Apa yang kamu nak paling banyak. Itu versi pengetahuan Allah. Tapi. Dua tu tadi pun anda dah rasa macam, wow, hebatnya Allah, sedihnya saya, muhasabahnya saya. Tapi, cuba tengok C. Allah Azza wa Jal punyalah berbilion manusia minta kebaikan pada Allah. Allah bagi. Bukan sekadar bagi, Allah tambah. Dan bukan sekadar Allah tambah, Allah kekalkan kebaikan kepada mereka. Dan anda bayangkan sidang betul sekalian, yang ni yang saya rasa macam sebab sikit nak cerita. Allah bukan sekadar bagi dan tambah dan kekalkan, tapi Allah Azza wa Jal, dia ingat dan kenal setiap seorang yang minta kepada dia.
Dia kenal. Macam tadi wakil rakyat tadi, 10 orang datang mengadu, dia tak ingat dah siapa yang nak mengadu pada dia. Sebab ada 10 lorong lagi nak kena turap. Tapi Allah Azza wa Jal dengan berbilion manusia minta kebaikan daripada dia, minta keberkatan daripada dia. Allah kenal setiap sesuatu hamba-hamba, setiap seseorang yang manusia-manusia yang pernah minta kebaikan daripada dia. Semua Allah kenal berlaku. Sebab tu Allah sebut ujibu da'watad da'i. Da'watad da'i. Allah sebut ad-da'i, alif lam. Allah tak sebut ujibu da'watad da'i saja. Tapi Allah kata ad-da'i. Ad-da'i dekat sini bukan maksud orang yang berdakwah, tapi ad-da'i ni orang yang memohon, orang yang berdoa. Allah sebut ada alif lam dekat situ. Alif lam ni rujuk pada apa dia? Ma'rifah. So bila makrifah, Allah nak sampaikan orang yang berdoa kepada Allah, Allah Azza wa Jal, dia kenal setiap seorang yang berdoa kepada dia. Kita ni ada 30 orang minta benda yang sama kepada kita. Kita tak ingat dah siapa yang minta pada kita tu. Kita buat kebaikan tu, tapi siapa minta tu tak ingat dah. Tapi Allah Azza wa Jal, siapa je hamba, berbilion-bilion, berjuta-juta, tak tahulah apa angka yang tepat untuk manusia ni, seisi dunia minta kebaikan kepada dia. Allah Azza wa Jal bila nak memakbulkan untuk memberi dan untuk deploy kebaikan kepada orang yang diminta, dia ingat setiap seorang daripadanya. Allahu Akbar. Maka itulah yang kita faham daripada ayat yang pertama, A, B, C. So Allah itu maha berkat, Allah itu mempunyai kuasa, tapi dengan kuasanya itu bukan sekadar dia ada kuasa, tapi Allah itu berkat dalam kekuasaannya. Dan Allah tak sekadar berkat dalam kekuasaannya, Allah concern and care. Allah ingat, Allah sayang kepada kita. Allahu Akbar. Okay? Jadi itu formula mudah untuk anda ingat ABC ni. Untuk anda ingat ayat pertama. So kita mungkin sempat ayat yang pertama. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang kedua. Sesi yang kedua insyaAllah. So saya harapkan anda rasa teruja untuk anda membaca surah Al-Mulk selepas ini. Tambah-tambah tadi saya dah kongsikan tentang ilmu munasabah. Ilmu munasabah ni adalah satu ilmu yang sangat menarik. Sebab yalah, banyak lagi sisi-sisi yang ramai orang tak dapat nak lihat. Dia bukan sekadar munasabah di antara surah je. Kadang-kadang kita boleh tengok munasabah tema, munasabah mawdu'iyah, iaitu munasabah tema. Kenapa dalam Quran selepas Allah cerita pasal alam, kenapa banyak dalam Quran Allah sebut selepas cerita pasal alam ni cerita pasal neraka? So ini pun antara bentuk kajian yang kita boleh kaji. Kenapa mesti dalam Quran bila Allah sebut pasal alam, ayat-ayat kauniyah, lepas tu banyaknya, bukanlah kata semua, kebanyakannya lepas ayat kauniyah Allah akan sambung cerita pasal apa? Pasal neraka. Why? Kenapa? Kenapa mesti lepas ayat kauniyah cerita pasal neraka? Ayat kauniyah neraka, ayat kauniyah neraka. Kenapa trend dia macam tu? So antaranya lah. Tapi tak semua, tapi kebanyakan, boleh saya katakan kebanyakan. Dia kenapa tak boleh lah, nanti anda pening. Okay, tak apa, cukup sekadar tu. So nak katanya ada banyak sisi munasabah yang lain, tapi antara elemen munasabah ataupun sisi munasabah yang saya kongsikan kepada anda tadi pada awal tadi adalah munasabah di antara surah. Maksudnya surah dalam Quran ni dia pada satu pergi satu, dia ada dia punya jabatan dia. Dia tak pernah terputus antara satu sama lain. Itu baru 3, ada 4 lagi saya tak kongsi, tapi nak katanya 3 tu pun telah menyebabkan kita rasa wow, Allah Azza wa Jal karang 114 surah dalam Al-Quran. Anda bayangkan kita buat 6 perenggan pun, kadang-kadang 6 perenggan pun kadang-kadang sedang betul sekalian, dah berselerak dia punya cerita dia. Dah berselerak dia punya isi, dah tidak berkait antara satu sama lain. Tapi Allah Azza wa Jal maha mengetahui, maha bijaksana. Dia memberikan kalam Allah, dia memberikan kalam Al-Quran, kalam Allah itu Al-Quranul Karim, dia tidak terputus antara satu sama lain. Ini hebatnya Al-Quran. So kita dah bincang dah munasabah di antara surah At-Tahrim dengan surah Al-Mulk, dan kita dah bincang dah apa benda yang menarik, antara yang menarik tentang bagaimana Allah mengakhirkan dengan elemen syaja' dekat dalam surah ini, iaitu daripada ayat 1 sampai 21 sampai 21 Allah cerita, Allah akhirkan dengan huruf ra semuanya. Dan ayat ke-22 Allah, ironinya adalah Allah cerita pasal mustaqim. Dia berubah dia punya method tu pada ayat ke-22 dengan Allah akhirkan dengan mustaqim. Seolah-olah Allah nak ajar kita apa maksud mustaqim. Iaitu mustaqim bukan sekadar bermaksud lurus, tapi mustaqim juga bermaksud konsisten. Dan tadi kita dah bincang kenapa Allah Azza wa Jal tidak meletakkan kalimah Allah pada ayat pertama. Allah boleh je letak highlight kat situ, yang saya nak masukkan, yang nak dimasukkan dengan dia dalam ayat pertama ni adalah Allah. Tapi kenapa Allah tak sebut Allah direct? Kenapa tidak dijaharkan direct dalam ayat pertama ni, tabarakallah?
Kenapa tidak sebutkan Allah, nama Allah? Allah boleh je masuk highlight dekat situ, tapi Allah tak masuk highlight. So kita dah bincang dah tadi, kenapa relevan Allah tidak letakkan nama dia? Kenapa sekadar cukup Allah kata mencukupi dengan letak kata ganti nama? Kita dah bincang tadi. So yang terakhir tadi kita bincang tentang konsep ABC. Allah itu mempunyai authority, tetapi bukan sekadar ada authority, tapi Allah itu berkat dalam autoritinya. Dan Allah tidak sekadar berkat dan berkuasa, tapi Allah itu concern and care. Mana nak cari tempat bergantung sebegini, yang ada kuasa, yang ada keberkatan dalam kuasa, dan juga concern and care kepada orang yang diperintahkan ataupun orang yang berada di bawahnya. Okey, baik. So cukup sekadar tu, kita dah 10.41. Ada 5 minit yang seperti mana saya janjikan tadi. Saya nak buka sepatutnya 15 minit, tapi dah tinggal 5 minit je lagi. Kod-kod ada soalan, kita berinteraksi sikit lah. Kod-kod daripada sidang penonton sekalian ada soalan, InsyaAllah kita akan umumkan, bukanlah kita, nanti Prof Fas akan umumkan bilakah siri yang kedua. Sebab kita akan cuba usahakan 4 siri. So setiap siri tu kita akan bincanglah beberapa surah. Saya mensasarkan selepas lengkap 4 siri ni kita akan tamatkan ketiga 30 ayat lah. Tapi kalau anda tengok rentak perbincangan saya, I have too many things to share with you, with all of you. Saya akan cuba sehabis mungkin untuk memberikan mana yang paling penting. Okay, mana yang paling penting untuk dikongsikan. Saya cuba tak tertakluk pada nota saya. Saya akan cuba select balik mana yang paling penting untuk dikongsikan dengan ruang yang ada pada hari inilah. Okay, ada soalan tak? Saya nak betul sekalian. Kok ada? Kalau tak ada, kita tamatkan je lah. Saya bagi lebih kurang dalam seminit 2 untuk sidang betul sekalian untuk menulis soalan. Kalau ada soalan kepada apa yang kita bincang pada hari ini. Okay? Kalau tak ada, tak apa. Sekadar nak wujudkan ruang perbincangan sajalah. Kalau ada. Sebab saya sedang menonton komen lah. Kalau ada yang boleh tanya soalan, saya akan cuba jawab lah. InsyaAllah. Ada ke? Okey. Boleh cerita secara ringkas tentang isteri Fir'aun yang melayakkan dia? Oh, okey. Okey, yang ni terima kasih pada Khatijah Al-Balkhis ni. Dia bertanya soalan. Yang ni dia melibatkan surah At-Tahrim dan juga banyak surah lain sebenarnya. Dia memerlukan memerlukan satu kuliah khusus. Okey, kuliah khusus tentang benda ni. Okey, baik. Ramai orang nisbahkan isteri Fir'aun ni sebagai Asiyah lah. Okey, Asiyah. Dan kalau anda nak baca cerita tentang isteri Fir'aun ini, anda kena rujuk banyak surah. Dia bukan sekadar rujuk kepada surah At-Tahrim je. At-Tahrim ni sekadar menjaharkan modelnya. Dia memerlukan panjang cerita ni Asiyah ni. Sebab saya sendiri dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman, kami ada buat seminar wanita yang disukai, wanita-wanita yang diredai dan wanita-wanita yang dimurkai dalam Al-Quran. Dan antara wanita yang diredai oleh Allah dalam Al-Quran adalah Asiyah. Kalau kata secara ringkas tentang isteri, kenapa isteri Fir'aun ni layak masuk syurga? Antaranya sebab dia tidak terikut rentak suaminya. Dia ada sesuatu dekat dalam diri dia yang tidak sama dengan suaminya. Sebab suami ini tegang-tegang mengaku ana rabbukumul a'la. Dia sendiri mengaku, suaminya Fir'aun mengaku dia adalah Tuhan yang paling tinggi, rabbukumul a'la. So nak katanya dahsyat suami dia mengaku Tuhan yang paling tinggi. Tapi tidak kepada Asiyah, dia tidak menyokong secara akidi terhadap apa yang dibawa oleh suami dia. Sebab kalau anda perasan kan, Asiyah ni dia ambil jalan yang sedikit berbeza. Dia ambil jalan yang sedikit berbeza daripada Fir'aun. Sebab khususnya bila mana kekejaman dan kezaliman yang dilakukan Fir'aun itu, dia sendiri kat dalam hatinya tidak redai apa yang suami dia buat. Dia mungkin secara berdepan dia tidak melawan, tetapi dalam hatinya sendiri dia tidak bersetuju. Sebab itulah dalam surah Yasin, kalau anda perasan, kenapa Ustaz cukup ke sekadar kita ni dalam hati je Ustaz duk yakin, duk percaya kepada Allah, tapi secara luaran tak nampak macam beriman. Bukankah dalam surah Yasin Allah ada sebut tentang persoalan bukan surah Yasin, surah ni, surah Al-Mulk.
Surah Yasin pun ada, surah Al-Mulk pun ada. Bukankah ayat ke-12 surah Al-Mulk Allah dah sebut innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan ayat selepas tu adalah wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Kan saya kata Asia punya versi adalah dia tidak menyokong secara diam dalam hatinya terhadap perbuatan suaminya. Tapi mungkin secara berdepan dia tak tunjuk secara betul apa yang dia tak setuju tu. Tapi dalam hati deep inside dia tak bersetuju. Dan kalau suami dia buat dia tak pernah sokong pun. Dia dalam hatinya dia sangat berperang dan dia percaya kepada apa yang dia suami dia buat tu salah. Lalu dia ada menunjukkan bibit-bibit iman itu. Lalu dalam ayat ke-12 Allah bagi tahu untuk orang sebegini jangan kita sangkakan orang sebegini dia ini tak lafazkan syahadah depan-depan. Dia ini barangkali tidak nampak beriman depan-depan mata kita. Tapi Allah bagi tahu orang-orang yang yakhshawna rabbahum. Dia takutkan kepada Allah bil ghaib dalam keadaan tidak kelihatan. Bil ghaib ni maksudnya mereka tidak dilihat orang. So ada sahaja manusia yang dia takutkan Allah tetapi pada luarannya tidak nampak dia takutkan Allah. Dia takutkan Allah, dia seorang je tahu. Dia tidak dilihat orang takutkan Allah itu. Allah kata lahum maghfiratun. Untuk mereka ada keampunan. Sebab apa? Dia kan ada buat, sisi kesalahan dia adalah dia tak berani untuk menjaharkan iman dia. Itu sisi salahnya lah. Tapi Allah kata, kalau ada sedikit perasaan takut dekat dalam hati ni, walaupun tidak kelihatan oleh orang, Allah kata, takut dalam hati tu boleh menjadikan dia mendapat maghfirah. Dia mendapat keampunan. Dan wa ajrun kabir. Dia akan mendapat pahala yang sangat besar. Dan yang ironinya, menariknya, ayat selepas itu 13 cerita pasal kamu sembunyikan ke, kamu rahsiakan ke ataupun kamu jaharkan ke, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang berada dekat dalam dada kamu. Nampak tak? So Asiyah mungkin tidak menjaharkan secara terang iman dia kepada Allah. Tapi deep inside dia takutkan Allah tidak bersetuju dengan kezaliman suaminya. Maka Allah kata untuk orang sebegini, untuk mereka adanya keampunan dan untuk mereka ini ada pahala yang besar. Sebab Allah itu sama ada seorang itu beriman secara jahar ataupun seseorang itu beriman secara rahsia, Allah kata Allah punya pandangan sama saja. Allah punya pandangan sama saja. Saya harapkan saya menjawab persoalan daripada Nur Khatijah Al-Balkhis. Sebab dia minta ringkas. Kalau nak minta yang betul-betul, anda kena buat bukanlah seminar. Ada satu sesi khusus kita duk bincang tentang wanita-wanita yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menarik juga kalau anda boleh bahaskan tentang kenapa dalam Quran perkataan perempuan Allah guna, ada tempat-tempat Allah guna imra'ah, ada tempat-tempat Allah guna zaujah. So bagaimana kita nak hack ataupun kita nak break the code, kenapa ada wanita-wanita tertentu Allah guna imra'ah, kenapa ada wanita-wanita tertentu Allah guna zaujah. So macam tu. So, anda kena tengok balik. Dalam Quran, Allah guna untuk wanita ataupun isteri Fir'aun ni imra'ah ke zaujah. Imra'ah ke zaujah. So, nanti kita akan bincang lah. One day lah, one fine day kalau dipanjangkan umur. Saya harapkan saya menjawab lah. Okay, baik. Ada soalan lain ke? Oh, ada ni. Tadi Ustaz dah menerangkan maharat. Okay. Jadi, bagaimana mahu menerangkan tentang hukum Allah adalah yang terbaik kepada non-Muslim, khususnya berkenaan isu. Okay, baik. Ini persoalan yang berkait dengan isu semasa je. Okey, baik. Satu, hakikatnya bila kita tengok balik tentang arak ni senang betul sekali anda kena ingat arak ni pada zaman dahulu, arak ni adalah benda yang bersifat makanan ruji. Dia minuman yang macam kita minum air mineral lebih kurang macam tu lah. Dia punya kebiasaan orang minum arak pada zaman jahiliah ni. Tapi bila Islam datang sedang betul sekalian, dia bawa satu pencegahan, dia bawa satu larangan kepada minum arak. So anda bayangkan, mencabar tak mencabar tugas Nabi ni nak menyampaikan satu benda yang dah biasa sangat dengan masyarakat jahiliah, tiba-tiba nak larang jangan buat benda tu. Nak larang jangan minum benda tu. Tapi kalau anda perhatikan sedang betul sekalian, cuba tengok betul-betul bagaimana bagaimana Allah punya bijaksana untuk mengharamkan arak itu. Arak itu sendiri berlaku pengharaman kepada 3 peringkat. Bukannya satu peringkat saja. Bukannya datang-datang Islam haram minum arak.
Sebab itu ada satu hadis Aisyah. Aisyah tak ada saya. Hadis daripada isteri Nabi. Saya tak ingat isteri mana yang menyebutkan hadis ini. Hadis sahih. Menyebutkan, kalaulah Islam datang. Ini komentar daripada isteri Nabi. Ada satu, dia punya komentar. Dia kata, kalaulah pada ketika dulu Islam datang mula-mula dulu, terus bawa pengharaman arak, nescaya ramai akan meninggalkan Islam. Ramai orang tak akan ikut Islam. Sebab apa? Sebab apa tu? Saya betul sekalian. Arak tu dah terlalu sebati dengan kalangan masyarakat jahiliah. Sebab itulah Allah punya bijaksana, saya betul sekalian, pengharaman arak itu dilakukan secara berperingkat. Maka kalau anda nak kata tadi, kalau nak tunjuk pada autoriti tadi kan, neraka hukum Allah ni Allah yang terbaik, satu betul, kita kena tunjukkan Allah itulah penetap segala hukum yang paling tinggi. Mana manusia tidak boleh overtake hukum Allah. Tetapi hakikatnya, Allah memberikan hukum dengan kasih sayang. Allah memberikan hukum dengan kasih sayang. Ramai daripada kalangan kita bila sebut Allah sebut hukuman ataupun hukum tertentu, kita nampak macam Allah tak sayang. Allah restrict tu, restrict ni, restrict tu, restrict ni. Tapi dia berbeza. Kalau manusia, kalau dia buat peraturan, barangkali itu untuk restriction. Dia macam bentuk tegahan. Tapi Allah Azza wa Jal, dia bagi hukum sebab dia sayang. Sebab itu bukti Allah sayang, Allah tak terus haramkan arak tu secara total. Terus bila Islam datang. Ada peringkat-peringkat dia. Peringkat ketiga bahawa Allah kata, tak boleh. Tak boleh. So nak katanya senang betul sekalian, kalaulah kita nak kita selaku seorang Islam nak tengah kepada non-Muslim, first kali di peringkat kita sebagai orang Islam, kita sendiri kena fahamkan tentang, satu, saya nampak Allah sekarang ini dengan situasi yang berlaku dekat Malaysia, Allah sedang berpihak kepada hukumnya. So Allah sedang nak ajar tentang apakah kesan arak dalam kehidupan. Dia boleh mengakibatkan nyawa tergadai. Jadi setakat ini Allah sedang memberikan satu hikmah kepada manusia. Allah sedang memenangkan hukum dia. Ini hikmah kenapa aku haramkan arak. So tugas kita pula jangan mengapikan dengan inilah penting hukum Allah. Tidak, jangan terlalu cepat jam macam tu. Bagi saya selaku pemerhati ataupun selaku orang selaku ni lah yang ada pengalaman yang cetek ni, bagi saya masa ini adalah waktu terbaik kita mendatangkan kepada masyarakat tentang Allah tu bagi hukum sebab sayang. Kenapa sayang? Tengok, bila haram arak tu, sayangnya Allah sebab Allah nak jaga nyawa manusia. Janganlah kita duk menyalahkan, inilah tak terima. Bukan blaming. It's all about now, it's all about we make people understand. It's not about we blame each other. So why not agamawan ataupun semua masyarakat hari ini make people understand hukum Allah is all about God's love. God's love kepada manusia. Cinta Tuhan kepada manusia. Bukan sebab sekadar hukuman yang bukan sekadar hukum-hukum untuk tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. It's not just about do and don'ts, tapi it's all about love. So bagi saya, peranan kita lah selaku orang kata benda duta agama ni. Duta agama ni jangan terlalu ekstrim dalam mendatangkan orang kata skeptik terhadap agama kita sendiri. Jangan nampakkan agama kita ni terlalu memaksa. Tapi bagi saya sekarang, make people understand is more important daripada sekadar kita nak mendesak untuk dipercepatkan hukum ataupun perundangan dekat Malaysia ni. Bagi saya, itu tugas pemerintah. Bagi saya, tugas kita sekarang adalah make people understand. Itulah slogan kita. Islam adalah agama kasih sayang. Okay. Wallahu alam, saya harapkan saya telah menjawab. So, autoriti ni tidak sekadar menampak. Okay, saya buat konklusi. Autoriti ni tidak sekadar kita nak nampakkan yang orang tu ada kuasa tinggi. Tidak. Kadang-kadang, autoriti ni juga dia berperanan untuk menyebabkan kita merasai sayangnya orang atas kepada orang bawah. Dia bukan sekadar orang kita nampakkan autoriti ni orang atas berkuasa untuk buat apa saja pada orang bawah. Tapi autoriti versi Allah adalah kita memahamkan semua manusia bahawasanya Allah yang punya autoriti itu, dia memberikan sayang yang berlebihan dan sayang bertambah-tambah dan pengekalan kasih sayang kepada hamba-hambanya, insyaAllah. So, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pada adik-adik semua yang bertanya. Terima kasih pada semua yang menonton, yang stay tune daripada mula sampai habis. Saya ucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada Prof Faz kerana sudi menjemput saya. InsyaAllah pada seri yang kedua kita akan fokus kepada ayat-ayat dalam surah Al-Mulk.
Hari ni dia agak sedikit lama nak masuk ayat pertama sebab kita nak pergi kepada muqaddimah terlebih dahulu. Saya nak bagi anda rasa teruja terhadap surah ni terlebih dahulu dan baru saya masuk ayat pertama. So insya-Allah pada siri kedua, ketiga, keempat kita akan fokus kepada ayat-ayat dalam suratul Mulk insya-Allah. So malam ni sebelum tidur, remember bila baca ayat pertama ni ABC. Okay, ABC tu insya-Allah. So at least you gain something. So tak kosong lagi lah pembacaan kita setiap malam insya-Allah. Okay. Terima kasih adik sekalian, terima kasih Prof Faz, terima kasih semua yang menonton. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.